Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 16 Jamadil Awal 21 Disember bersama saya Wan Kamarudin Ibrahim dan berikut tajuk utama malam ini. Banjir lumpur di Bentong, mayat warga emas ditemui. Juga korban banjir di Selangor meningkat. Mayat seorang daripada 3 mangsa yang dilaporkan hilang dalam kejadian banjir lumpur di sebuah chalet di Bentong pada Sabtu ditemui hari ini. Mangsa wanita yang dikenali sebagai Yap Kun Lan, 66 tahun, ditemui kira-kira jam 10.15 pagi pada jarak 200 meter dari lokasi terakhir mangsa berada ketika kejadian. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Ismail Abdul Ghani berkata, mayat mangsa dijumpai pasukan penyelamat di bawah runtuhan kayu balak dan pasir. Menurut Ismail, anggota bomba mengambil masa kira-kira 30 minit untuk mengeluarkan mayat mangsa sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Operasi mengesan 2 lagi mangsa yang hilang dikenali Bobby Lim Yok Hong dan kanak-kanak Emmanuel Chang, 6 tahun, masih diteruskan. Dalam kejadian banjir lumpur yang dilaporkan pada Sabtu lalu, 3 mangsa dipercayai hilang di bawah arus sungai. Seramai 32 pengunjung chalet berkenaan termasuk 8 kanak-kanak berjaya diselamatkan. Dengan penemuan mangsa terbaru itu, sebanyak 9 kes kematian direkodkan dalam kejadian banjir di negeri ini dengan 6 kematian di Bentong, 2 di Kuantan dan 1 di Raub. 4 mangsa masih belum ditemui. Dalam pada itu, banjir di Selangor telah meragut 17 nyawa setakat ini dan kematian itu direkodkan di 3 daerah iaitu Kelang, Hulu Langat dan Sepang sehingga jam 8 pagi tadi. Jadi untuk perkembangan lanjut kita terus bersama Hanisah Hasanuddin, wartawan TV Al-Hijrah di sana. Silakan Hani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih kepada Wan Kamarudin di studio. Baik, saya kini berada di Seksyen 25 Seri Muda Shah Alam. Baik, sebelum saya mengulas lebih lanjut, kalau boleh kita nak minta tolong abang kameraman kita, Abang Pian, untuk tutup sebentar lampu ini untuk sama-sama kita merasai dan melihat bagaimana mangsa-mangsa banjir yang terkandas di sini di dalam kegelapan. Baik, itu adalah antara situasi kegelapan yang mereka terpaksa hadapi sepanjang 4 hari di sini. Baik, dan kalau kita lihat tadi, setakat ini sebanyak 17 mangsa telah pun kehilangan nyawa di dalam insiden banjir kali ini dan dijangka angka sebenar mangsa dan mungkin keluarga untuk terus berhadapan dengan banjir ini dijangka akan terus meningkat berdasarkan di 2 faktor, iaitu di daerah-daerah yang menunjukkan peningkatan aras seperti Kuala Selangor, Kuala Langat dan Sepang. Baik, kalau saya boleh ceritakan situasi di Seri Muda ini, setakat ini semestinya banyak bantuan telah pun diberikan. Kalau saya masuk ke jalan utama ini, kalau kita boleh lihat banyak makanan disediakan, ubat-ubatan, kerusi roda dan semuanya saya rasa bantuan sudah cukup lengkap di sini. Dan sebenarnya ketika saya meredah banjir di dalam ini, itu sekitar paras setinggi lutut, saya sempat terserempak dengan seorang wanita yang turut meredah bersama saya yang dilihat resah dan saya cuba bertanya kepada beliau kenapa dan dia mengatakan bahawa dia sedang mencari sepupunya yang sudah kehilangan lost contact sejak hari pertama banjir dan dia sangat-sangat risau dan saya berharap dan berdoa agar dia dapat bertemu dengan sepupunya dalam keadaan yang selamat. Baik, untuk hari ini air sudah pun mula surut, tetapi kalau kita lihat di bahagian dalam sebenarnya air masih lagi di atas paras pinggang. Dan untuk misi terakhir membantu mangsa oleh orang awam itu sekitar 7.30 petang tadi dan pada waktu malam hanya pihak-pihak berkuasa seperti DBKL, JPAM, bomba ATM sahaja yang dibenarkan masuk dan ini hanya untuk keselamatan
mangsa dan juga keselamatan sukarelawan semasa misi menyelamatkan mangsa. Baik, sebenarnya untuk situasi yang gelap gelita ini, siang tadi pihak TNB telah pun cuba untuk membawa masuk genset elektrik untuk mungkin untuk menyediakan bekalan elektrik kepada penduduk di sini yang masih lagi tidak mahu keluar ke PPS berdekatan. Tetapi disebabkan oleh faktor-faktor kenderaan yang masih banyak tersadai di dalam dan keadaan yang tidak mengizinkan, mereka tidak terpaksa berpatah balik dan mungkin akan mencuba pada keesokan harinya. Baik, sebelum saya mengakhiri liputan langsung dari Seri Muda ini, saya mampu kongsikan satu perkataan yang saya rasa cukup-cukup menyentuh hati saya, di mana seorang penduduk di sini datang kepada saya dan bercakap, kejadian banjir kali ini adalah kejadian yang pecah rekod bagi beliau yang sudah duduk di sini sudah lebih 20 tahun. Baik, dan mereka juga berharap agar kerajaan membetulkan sistem peparitan dan juga menjaga alam sekitar agar insiden banjir ini tidak berlaku lagi dan yang susah hanyalah mereka, rakyat. Baik, saya rasa itu sahaja liputan saya dari Seri Muda Shah Alam. Kita kembali bersama rakan tugas 1K di studio. Baik, terima kasih Hanisa Hasanuddin live dari Shah Alam. Dan sementara itu beberapa lokaliti di utara Semenanjung membabitkan Perlis, Kedah, Pulau Pinang serta Kerian, Larut, Matang dan Selama di Perak dijangka mengalami hujan berterusan dan angin kencang mulai hari ini. Dalam satu kenyataan, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Met Malaysia Muhammad Helmi Abdullah berkata, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan berterusan waspada di kawasan berkenaan. Ia susulan lekukan tropika yang dicerap di perairan utara Sumatera sedang bergerak ke timur menghampiri utara Semenanjung. Jadi keadaan ini boleh menyebabkan hujan berterusan dan angin kencang di negeri utara Semenanjung yang boleh menyebabkan banjir di kawasan rendah. Okey, dan situasi banjir buruk yang berlaku di 8 negeri ketika ini menjadikan Majlis Perbandaran Kulai MPKU Johor bersedia menghadapi segala kemungkinan banjir. Ini termasuk mengenal pasti beberapa kawasan hotspot yang sering terjadi banjir di daerah itu. Yang di-Pertua MPKU, Nataza Haris berkata, antara hotspot yang telah dikenal pasti adalah Taman Aman di Senai dan Sengkang. Katanya, kedua-dua kawasan ini adalah taman lama namun terdapat pembangunan baru di sekitar kawasan terbabit yang dalam pembangunan. Taman Aman di Senai. Dan itu memang kita tahu dia adalah kawasan taman yang lama dan di sekitarnya terdapat pembangunan baru. Maka menjadi fokus kita untuk memastikan parit monsun dan sebagainya, aliran air yang melalui kawasan Taman Aman itu diselenggara dan kita mensyaratkan pihak pemaju-pemaju yang bersebelahan untuk menyediakan takungan air supaya limpahan air daripada kawasan taman baru tidak memberi kesan kepada taman perumahan-perumahan lama sebagaimana contoh di Taman Aman. Jelas Nataza pihaknya mengikuti rapat perkembangan pembinaan projek landasan berkembar elektrik Gemas Johor Bahru yang mana Kulai menjadi salah satu stesyennya. Katanya kawasan yang sering banjir akibat pembangunan itu ialah Sengkang. Perbincangan dengan kontraktor untuk memperbesarkan saliran air atau kalvet untuk aliran air berjalan lancar. Malah setiap balai raya dan Dewan Serbaguna MPK juga sedia digunakan sebagai pusat pemindahan sementara PPS. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program kempen Jangan Gunalah Beg Plastik Sekali Guna sempena sambutan Hari Kitar Semula Kebangsaan Peringkat Negeri Johor di ruang Legar Aeon Mall Kulai, Bandar Indah Pura, Kulai, Johor. Hasrat membeli seekor lembu untuk kenduri kesyukuran memasuki rumah baru tidak kesampaian apabila Muhammad Zaidi Arifin, 45 tahun, ditemui lemas selepas lori trailer yang dipandunya tenggelam di dalam banjir ketika melalui jalan Simpang Desa Coalfields, Kuala Selangor Ahad lalu. Dan menurut isteri Allahyarham Siti Sofia Mat Yazid, 42 tahun, rumah mereka hampir siap dibina bersebelahan rumah ibunya di Kampung Kubang Bemban, dekat Padang Terap. Siti Sofia berkata, arwah suaminya sudah lebih 5 tahun bekerja sebagai pemandu trailer di sebuah syarikat beras di Bukit Raya, Pendang. Kali terakhir dia bertemu dengan arwah suaminya adalah pada Sabtu lalu.
Cakap tu ni latar ni lah. Yang mak kata nak beli lembu tu memang nak belilah. Bercadang. Dia lah ada cadang nak beli. Dia kata seekor lembu tu nak buat kenuri ni lah. Duduk rumah baru kata kan. Lepas tu dah jadi macam ni tak tahu lah. Siti Sofiah yang merupakan suri rumah mempunyai 5 anak berusia 2 hingga 17 tahun bergantung sepenuhnya kepada suami, kini hilang tempat bergantung. Dia tidak menyangka sama sekali suaminya menjadi korban dalam kejadian banjir besar ini. Sementara itu, ibu arwah Saibah Ahmad 65 tahun berkata dia terima ketentuan takdir kehilangan anak kedua daripada 5 beradik itu walaupun terkilan kerana tidak sempat berjumpa dengan arwah buat kali terakhir. Katanya minggu lepas Muhammad Zaidi datang ke rumah dan berjumpa dengan adik lelakinya untuk mengirim wang belanja. Panggil makcik, panggil anak makcik, telefon makcik motong. So dia kata apa? Kami keluar main, dia kata mak tak main dah. Dia kata, nah beri duit kat adik dia, beri kat mak 200 lasu lah. Jenazah dikebumikan di tanah perkuburan Islam Tanduk Besar, Tekai Kanan jam 10 malam semalam. Muhammad Zaidi ditemui lemas selepas cuba menyelamatkan diri daripada lori yang dipandunya selepas dinaiki air di Bandar Seri Coalfield, Selangor pada jam 4.50 pagi Ahad. Jasad ditemui pada jam 5.10 petang Ahad oleh pasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Batu Arang dan Bes Tarijaya kira-kira 5 meter dari lokasi dia dilaporkan hilang. Sebabkan kematian 9 beranak, pemandu trailer didakwa. Seorang pemandu trailer didakwa di Mahkamah Magistrate di sini hari ini atas pertuduhan memandu dengan cara berbahaya sehingga menyebabkan kematian 10 individu termasuk 9 sekeluarga di kilometer 8.3 Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan Tengah Elite Sabtu lepas. Muhammad Rafi Jaafar, 37 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas semua 10 pertuduhan yang dibacakan secara berasingan. Tertuduh didakwa memandu kenderaan lori jenis trailer dengan cara berbahaya kepada orang awam dan menyebabkan kemalangan yang menyebabkan kematian Nurul Naziah Buyong, 37 tahun dan 8 anaknya serta seorang mekanik Muhammad Rahimi Rolex, 27 tahun. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu pada 12.02 tengah malam 18 Disember lepas. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 41 Fasal 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara tidak lebih 10 tahun dan denda tidak lebih RM50,000. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM1,000 bagi setiap pertuduhan, lesen memandunya ditahan dan tidak mengganggu saksi kes ini serta perlu melaporkan diri di Balai Polis berdekatan sebulan sekali. 26 Januari 2022 ditetapkan untuk sebutan semula kes dan lantikan peguam. Media sebelum ini melaporkan 10 individu maut dirempuh trailer ketika berhenti di lorong kecemasan kilometer 8.3 Lebuh Raya Elite Menghala Shah Alam yang turut menyebabkan seorang ibu dan 8 anaknya maut di tempat kejadian. Mangsa yang meninggal dunia adalah Nurul Naziah dan 8 anaknya berusia antara 10 bulan hingga 16 tahun dilaporkan menaiki Proton Wira dipandu suaminya Abdul Razak Majid, 50 tahun yang cedera ringan. Seorang lagi bangsa yang maut adalah mekanik Muhammad Rahimi, 27 tahun yang mana ketika kejadian memandu kereta jenis Proton Wira datang untuk membantu menghidupkan bateri kereta dipandu Abdul Razak. Polis percaya suspek warga Myanmar etnik Rohingya Abdul Hamid, 32 tahun atau dikenali sebagai Long Tiger yang melarikan diri dari lokap Mahkamah Magistrate Tangkak Johor pada 15 Disember lalu masih berada dalam negara ini. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Mazlan Lazim berkata pihaknya sudah mempertingkatkan kawalan dan pemburuan suspek terutamanya di negeri yang mempunyai sempadan darat antarabangsa di bahagian utara dan pantai timur negara. Kita telah maklumkan pada semua ketua-ketua polis dan juga ketua polis daerah serta ketua polis balai untuk mengesan Long Tiger ni. Jadi sehingga ke negeri yang border tu pun kita maklumkan untuk mengambil tindakan sewajarnya menangkap penjenayah yang lari masa berada di negeri Johor.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan kerja ke Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Perlis hari ini. Pada 15 Disember lalu, Long Tiger meloloskan diri menerusi pintu utama mahkamah pada sekitar jam 11.55 pagi sebelum perbicaraan bermula. Suspek sebelum itu tiba dari penjara Sungai Udang, Melaka untuk perbicaraan mengikut Seksyen 388 Kanun Keseksaan kerana Pemerasan. Suspek masih mempunyai status perbicaraan di Mahkamah Session Muar membabitkan kesalahan rogol mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan serta Seksyen 224 Kanun Sama kerana lari daripada tahanan. Kutipan dana sebanyak 1.5 juta ringgit disasarkan Yayasan Maghfirah bagi menjalankan misi bantuan kepada mangsa banjir di seluruh negara. Ketua Pegawai Operasinya Muhammad Syuib Nuruddin berkata, peruntukan bantuan tersebut akan menumpukan kawasan yang teruk terjejas mengikut jenis bantuan yang diperlukan bagi lokasi masing-masing. Kalau lihat di kawasan ini merupakan di antara kawasan yang teruk kan di Hulangat ni yang mengalami banjir beberapa hari lepas kan. Kalau kita lihat paras dada lah, mengikut apa yang dikatakan oleh penduduk di sini kan. Dan kita nampak kita perlu memberi bantuan sebab orang kata satu kawasan perumahan terjejas kan. Dan dia melibatkan kalau lihat melibat kerugian yang sangat banyak kan. Dan perlu ramai sebenarnya sukarelawan untuk bantu mereka di sini untuk melaksanakan pembersihan terutamanya. Beliau berkata demikian setelah menyampaikan bantuan di Pusat Pemindahan Sementara PPS SK Sungai Serai di Hulu Langat, Selangor. Sumbangan berupa 200 pek kebersihan, 50 set alatan tidur dan 200 pek makanan disalurkan di PPS berkenaan yang ketika ini menampung seramai 211 mangsa terjejas banjir, terdiri daripada 53 keluarga. Bagi keperluan makanan, yang perlu bantal semua, tilam dia orang bagi selimut dia orang kasih. Kemudahan makanan semua dia orang sediakanlah. Itu. Sementara itu, tinjauan Berita Al-Hijrah mendapati banjir telah surut sepenuhnya di kebanyakan kawasan di sekitar PPS tersebut. Buat masa ini, kerja-kerja pembersihan kediaman giat dijalankan oleh penduduk yang terjejas dan sebahagiannya melibatkan pasukan sukarelawan daripada pelbagai pihak. Bagi yang ingin menghulurkan sumbangan, boleh disalurkan melalui akaun Maybank Yayasan Maghfirah iaitu 5622 6355 2802 dengan menyertakan rujukan bencana 03 atau hubungi 011 640 1649. Turut membantu mangsa banjir adalah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim. Mereka menyantuni mangsa banjir di Shah Alam, Kapar, Hulu Langat, Kuantan, Bukit Besi, Dungun. Selain itu, sumbangan disampaikan kepada mangsa banjir di kawasan Lembah Kelang. Antara yang disumbangkan ialah makanan, barangan penjagaan kebersihan, tuala wanita, telekung, toto, kain pelikat, kain batik dan lain-lain lagi. Antara yang turun padang melihat penderitaan dan menyantuni mangsa banjir adalah Ketua Pegawai Eksekutif Yadim, Tuan Kamarul Arif Tuan Soh, yang di-Pertua Yadim Nasruddin Hassan serta isteri kepada Perdana Menteri Puan Sri Muhaini Zainal Abidin. Bantuan diberikan tanpa mengira latar belakang. Yadim telah menggerakkan kesemua jentera dimilikinya untuk membantu mangsa bencana ini. Dapur Rakyat Yadim juga telah beroperasi, makanan siap dimasak dihantar ke Pusat Pemindahan Sementara. Dan susulan banjir yang melanda beberapa negeri, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah menggerakkan skuad Musaadah Keluarga Malaysia, agensi agama di bawah Jabatan Perdana Menteri. Skuad yang telah dilancarkan oleh Senator Tuan Haji Idris Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama itu, disertai oleh 14 agensi agama di bawah seliaan menteri tersebut. Timbalan Ketua Pengarah Dasar JAKIM, Hakimah Muhammad Yusof dalam satu kenyataan berkata, skuad berkenaan turun padang pada setiap hari ke Pusat Pemindahan Sementara PPS khususnya di Lembah Kelang bagi menghulurkan bantuan. Antara bantuan yang disampaikan adalah makanan bermasak, makanan segera, keperluan asas peribadi, kit ibadah dan lain-lain. Skuad ini juga telah diarahkan untuk membuat persiapan pasca banjir bagi membantu pembersihan di kawasan banjir khususnya melibatkan kemudahan awam seperti Masjid Surau dan Dewan Orang Ramai. Penglibatan NGO di bawah seliaan agensi-agensi agama telah digerakkan bagi menjayakan misi tersebut.
Semua pihak adalah dialu-alukan untuk turut sama menyumbang khususnya wang tunai untuk digunakan bagi tujuan membantu kumpulan sasar. Sumbangan boleh disalurkan melalui tabung musadah COVID-19 JAKIM YWM di nombor akaun 8602 218186 CIMB Islamic Bank Berhad. Terpaksa menyewa sebuah rumah teres setingkat sejak 3 tahun lalu untuk dijadikan surau sementara. Itu kesukaran yang dialami penduduk di Taman Puncak, Bougainvillea, Kuala Kangsar akibat masalah limpahan jemaah di surau kawasan berkenaan. Jadi bagi mengatasi masalah itu, dana 5.4 juta ringgit diperlukan bagi menampung pembinaan Masjid Al-Mutakin yang boleh memuatkan lebih 1,000 jemaah. Pengerusi Surau Al-Mutakin Muhammad Fahmi Ghazali berkata, projek perumahan baru dan jumlah penduduk yang semakin bertambah menyebabkan mereka terpaksa menyewa kemah bagi menampung peningkatan jumlah jemaah. Namun kini katanya, surau sementara yang hanya berbumbungkan kemah dan berdinding separuh dibina di sebuah tapak padang permainan berstatus tanah rizab bagi menampung hampir 2,500 jemaah setiap kali waktu solat. Jadi kita dah mulakan lebih kurang tahun 2018-19, dah hampir 4 tahun. Jadi struktur dia tak tahan lama. Jadi ada bumbung-bumbung yang telah pun bocor. Sekiranya hujan lebat, memang kita akan lihatlah hujan yang menitis masuk ke tempat solat. Jadi ini perlu kepada kita katakan satu surau yang tetaplah yang selesa untuk jemaah. Jadi ramai juga jemaah daripada. Keadaan surau yang sempit juga menyebabkan pelbagai peralatan termasuk katil mandi jenazah terpaksa diletakkan di ruang solat wanita. Sementara itu, pengerusi Persatuan Komuniti Taman Puncak Bougainvillea, Rosalan Ramli berkata, setakat ini 1.6 juta ringgit daripada 7 juta ringgit kos pembinaan telah berjaya dikumpul hasil kutipan dan sumbangan orang ramai. Katanya, kutipan terbabit dibuat sejak Disember tahun lalu, namun setakat ini belum mencapai sasaran jumlah kos pembinaan. Jelas Rosalan, semua hasil kutipan tersebut akan digunakan untuk membina Masjid Al-Mutakin di atas tanah berkeluasan 0.45 hektar yang dijangka bermula April tahun depan. Masjid Al-Mutakin yang bakal dibina nanti akan dilengkapi 19 fasiliti, antaranya Dewan Solat yang boleh memuatkan lebih 1,000 jemaah, bilik pengurusan jenazah serta ruang wuduk lelaki dan wanita. Orang ramai yang berhasrat untuk berinfak bagi pembinaan Masjid Al-Mutakin boleh melayari laman web masjidalmutakinkk.com untuk berinfak secara online. Sumbangan juga boleh dibuat secara terus melalui Maybank Islamik 5580 9706 3797 atau CIMB Islamik 8603 661 473 atas nama Persatuan Jabatan Kuasa Pembinaan dan Pembangunan Masjid Al-Mutakin. Taufan Rai tambah pergelutan Filipina. Ribuan anggota keselamatan Filipina dikerah menghantar makanan dan perubatan ke pulau yang dilanda Taufan Rai. Jentera berat termasuk jengkaut dan jentolak turut dihantar untuk membersihkan jalan. Palang Merah juga menerbangkan bantuan ke Pulau Siargao dan Bohol, destinasi pelancongan popular yang telah bergelut untuk pulih selepas sekatan COVID-19. Sekurang-kurangnya 375 orang terbunuh dan ratusan cedera apabila Taufan Rai melanda wilayah selatan dan tengah Kepulauan Filipina minggu lalu. Taufan itu memusnahkan rumah kayu, menumbangkan pokok dan memutuskan bekalan elektrik di seluruh pulau berkenaan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB melaporkan kemusnahan yang melanda negara itu dikategorikan sebagai Taufan Super. Lebih 400,000 orang berlindung di pusat pemindahan atau menumpang tinggal di rumah saudara mara. Perdana Menteri Australia Scott Morrison berkata negara itu perlu beralih daripada melaksanakan langkah tegas pemerintah dan pihak berkuasa hendaklah berusaha mengurangkan gangguan pada kehidupan harian orang ramai. Dan ketika ini negara tersebut berdepan dengan peningkatan kes jangkitan harian ke paras rekod tertinggi akibat varian
Omicron. Kes COVID-19 terus meningkat sejak beberapa hari lalu dengan lonjakan kes didorong oleh penularan varian Omicron yang lebih mudah berjangkit. Namun Morrison menegaskan bahawa usaha membendung penularan virus itu bergantung kepada tanggungjawab setiap individu. Menurut Morrison, Australia tidak akan kembali melaksanakan perintah berkurung. Pihak berkuasa kini menyasarkan untuk mempergiatkan pelaksanaan dos penggalak. Walaupun varian Omicron menular dengan pantas, Menteri Kesihatan Persekutuan Greg Hunt berkata hanya segelintir kes jangkitan perlu dimasukkan ke hospital. Bilangan pesakit di hospital meningkat dengan perlahan tetapi masih jauh lebih rendah berbanding semasa penularan varian Delta. Kira-kira 4,600 kes dilaporkan di Australia hari ini melepasi rekod tertinggi sebelum itu iaitu sekitar 4,100 pada hujung minggu. Kadar bantuan wang ehsan mangsa banjir ditingkatkan dari RM500 kepada RM1,000 untuk setiap isi rumah. Dan bayaran ini akan disegerakan untuk keluarga Malaysia yang terjejas. Dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Wan Kamarudin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.